Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam channel The Care 9000. Saya Kai, dan untuk episod kali ini kita akan tengok hasil daripada kamera Vivo X60 Pro 5G berdasarkan daripada data-data yang telah dikeluarkan oleh DxOMark. Alright guys, so bagi siapa yang tak tahu apakah itu DxOMark, DxOMark ni merupakan sebuah image lab di Paris yang mana mereka ni memang pakar lah untuk buat test berkaitan dengan bateri, audio, visual dan juga image quality. So data-data yang diorang keluarkan ni boleh katakan sangat terperinci dan juga tepat. So guys, tanpa membuang masa lagi, jom kita teruskan. So seperti yang kita boleh tengok dekat sini, Vivo X60 Pro 5G kamera test solid premium option. So memang solid premium lah, kalau kita boleh nampak dekat sini, memang boleh katakan dari segenap segi dia memang bagus. Dan phone ni memang dikategorikan dalam kategori premium dan dia mendapat global ranking place yang ke-41. So walaupun dia dah dikeluarkan test ni sejak Ogos 2021, which is agak bagus lah kan kamera ni kan, sebab dah dibuat test tahun lepas pun ranking dia masih lagi agak tinggi jugalah. So jom kita tengok sikit spek untuk kamera ni. So untuk primary camera dia ada 48 megapixel sensor dengan lens 26mm, aperture f1.5 dan juga dia ada face detection autofocus dan juga optical image stabilization. Kemudian untuk ultra wide dia ada 13 megapixel sensor, 16mm lens dan juga f2.2. Untuk tele dia ada 13 megapixel sensor, dia ada 50mm lens dan juga dia ada aperture f2.5. Ini pun untuk lens tele pun dia ada face detection autofocus. Kemudian untuk video dia boleh shoot 4K 30 frame per second, 1080 sehingga 60 frame per second. So guys, tanpa membuang masa lagi, jom kita tengok gambar yang pertama daripada DxOMark ni. So kalau kita tengok dekat sini, dia boleh capture accurate target exposure dan juga dia ada dynamic range yang tinggi, yang lebar dan juga dia ada pleasant color. Detail juga dia preserve dan noise memang minimum. So dan juga dia ada depth of field yang membolehkan kedua-dua subjek ni sharp. So jom kita tengok gambar ni. So setelah kita zoom dekat gambar yang pertama ni, kita boleh nampak yang detail dia apa, memang nice gila guys. Kita boleh nampak detail dia padu gila. Detail dekat kawasan t-shirt ni, kita boleh nampak yang kain cotton ni kan, dia punya urat-urat kain tu boleh nampak lagi kat sini. So jalur-jalur kain jeans ni pun nampak cantik gila. So jom kita zoom dekat orang yang kedua. Subjek yang kedua pun fokus sharp gila. Kemudian dari segi detail dekat baju dia pun kita boleh nampak memang detail dia padu gila guys. So dari segi dynamic range memang padu gila, sebab kita boleh tengok yang kat kawasan yang gelap ni masih lagi ada detail dan dekat kawasan yang cerah tak ada part langsung yang highlight clipping. Dan jom kita tengok pula untuk bahagian belakang. Yes, dia ada bokeh sikit, dia tak sharp. Okay, ini memang nice untuk buat separation antara subjek dan juga background. So kita boleh nampak lah yang dekat background dia ada sedikit bokeh. So overall memang puas hati lah, fantastic gila kot untuk kamera dia ni. So jom kita tengok untuk exposure dan juga kontras untuk bahagian foto ni. So kalau kita tengok dekat sini, gambar ni di shoot dalam keadaan indoor yang mana ada highlight yang agak strong dekat bahagian luar ni. Dan kalau kita tengok dekat sini, dia ada wide dynamic range, dia ada good shadow dan juga highlight detail. So jom kita tengok gambar yang besar. So kalau kita tengok dekat bahagian yang gelap, detail dia memang nice. Dekat bahagian yang cerah, detail dia memang nice gila. So bayangkanlah, dynamic range dia memang nice gila sebab dia boleh preserve detail di tempat yang gelap dan preserve detail di tempat yang cerah. So jom kita zoom dekat kawasan yang gelap ni, kita tak nampak ada noise pun dekat dalam gambar ni. Dan kalau kita tengok dekat bahagian tepi ni, dia adalah macam chromatic aberration. So dia ada color yang terkeluar sikit daripada edges kawasan yang gelap tu, tapi tak ada masalah, sikit sangat je masalahnya ni. So kita boleh buang dalam post processing, ada je untuk post processing yang boleh buang chromatic aberration macam ni. So overall memang nampak nice gila kot dari segi quality. Next kita akan ke bahagian color. So untuk part color ni kita boleh nampak yang accurate white balance dan juga dia ada pleasant color rendering. So jom kita tengok gambar ni. So gambar ni dia ada kontras yang agak tinggi sikit sebab ada cahaya yang kuat dekat bahagian sini. So matahari waktu ni kalau kita tengok dia masih lagi berada di atas sini. Selalunya untuk gambar-gambar macam ni, matahari berada di sebelah kiri kan, yang mana dia akan memberikan kontras yang agak low sikit. Tapi untuk ni, untuk gambar ni high kontras jugalah. Tapi untuk Vivo X60 ni dia masih lagi boleh retain dia punya detail untuk bahagian awal ni. Memang kita nampak macam ada nak clipping sikit dan mungkin ada part-part yang clipping, tapi kebanyakan detail untuk langit ni memang dia boleh preserve lah guys. Sementara untuk bahagian bawah ni, untuk bahagian foreground ni, dia masih lagi boleh
berikan exposure yang padu, exposure yang cantik. Kita boleh nampak dekat kawasan ni dia cukup cerah lah guys. So biasanya kalau kata kamera tu tak padu, untuk kawasan ni saja dia dah jaga dia punya detail. So untuk kawasan yang gelap ni dia akan lowkan dia punya exposure. Tapi tak, untuk X60 ni memang nice gila guys. Okay, next kita ke bahagian texture. So untuk gambar ni di shoot dalam keadaan handheld dan lighting pada waktu tu cumalah 300 lux. 300 lux ni taklah malap dan taklah terlalu terang. So jom kita tengok detail, dan kalau kita tengok detail kat sini dia ada good detail rendering lah. So jom kita tengok. So kalau kita zoom dekat sini, yes, memang kita boleh nampak sharp gila muka dia dan detail dia padu gila. Kalau kita boleh perasan dekat sini kan, detail untuk kain ni padu gila, dan cuma dia ada beza sikit lah. Detail dekat bahagian ni kita boleh nampak memang ada detail yang agak deep lah, nampak kasar kan. Tapi part yang cerah ni kita tak nampak sangat ada detail yang timbul yang macam ni lah. Kita tahulah ada detail timbul-timbul macam ni, tapi kita tak nampak dia ada detail yang agak kasar. So mungkin tu disebabkan oleh cahaya jugalah. Tapi kita tahulah dekat sini yang detail-detail dekat setiap inci gambar ni memang di preserve lah guys. So kita zoom kat sini, kita boleh nampak jalur-jalur daripada bekas warna ni, kayu-kayu ni masih ada detail. Okay, kayu ni, jalur-jalur kayu dan sebagainya ni, detail dia memang fantastic. Seriously guys, X60 ni padu gila, serius lah. Okay, jom kita tengok bab noise pula. So kalau kita tengok gambar yang di crop ni, dia ada visible noise lah. So untuk gambar ni memang betul-betul low light lah kita boleh katakan, sebab dia cuma ada satu lampu je dekat sini, dan lampu ni nak katakan dia terlalu terang mungkin tak juga, sebab kalau kita perasan dekat sini dia tak mampu untuk nak cerahkan sehingga hujung gambar ni. Dia mampu cerahkan untuk kawasan sini saja. So untuk part yang shadow ni kita boleh nampak yang saya rasa dia tak ada highlight, dia tak ada shadow clipping lah. So kalau kita edit dan naikkan shadow, kita boleh masih boleh nampakkan shadow dekat kawasan-kawasan yang gelap ni. Dan untuk part yang bercahaya yang terang ni kita boleh nampak lah yang detail dia memang nice lah, memang well preserved, memang detail dia cantik. Dan untuk dari segi noise kita boleh nampak dekat kawasan ni noise dia memang agak kuat, memang ada strong noise dekat kawasan sini. Dan dekat tengah ni actually noise dia lebih kurang lah berbanding dekat kawasan sini. Mungkin kawasan sini terlalu gelap, so dia nak naikkan, dia nak balancekan dia punya exposure tu, so dia ada noise. Dan kalau kat sini kita boleh nampak lah yang kecerahan dia ni macam tak berapa nak logik sikit. So mungkin itu disebabkan oleh processing daripada kamera tu yang tentukan yang ini perlu dinaikkan sikit exposure dia. So next kita ke bahagian bokeh pula. So kalau kita tengok dekat sini nicely contrasted dan juga circular spotlight. So jom kita tengok gambar penuh. So gambar ni menggunakan bokeh mode, dan kalau kita tengok antara subjek dengan bokeh memang padu gila babe. Tak ada nampak artifact langsung untuk subjek ni kan. Tak ada part yang kita nampak macam tak berapa nak nice dia punya rendering. Memang semua nampak nice kecuali part ni lah. Part ni tiba-tiba dia blurkan kawasan daun ni. So part lain memang nampak well gila dia punya separation antara subjek dengan background, dan kita boleh tengok background ni memang bokeh padu gila. Dan untuk lampu yang LED dekat sini kita boleh nampak yang dia punya bokeh dia bulat cantik gila. So bokeh-bokeh yang bulat ni dia biasanya dia ditentukan oleh aperture blade dekat dalam lens tu. So kalau aperture blade dalam lens tu dia berbentuk hexagon, so bokeh dekat sini pun dia akan berbentuk hexagon lah. So biasanya kalau bulat ni untuk lens tu dia ada banyak aperture blade, yang mana boleh katakan lens tu adalah lens mahal lah kan. Nak boleh dapat bokeh lampu yang bulat macam ni. Tapi untuk smartphone of course lah dia adalah computer rendering, so it did a good job untuk render semua benda ni, dan lampu-lampu ni jadi memang bulat, nampak cantik gila lah guys. Dan kalau boleh tengok dekat tajuk gambar ni dia tulis sini adalah 50 lux. So 50 lux keadaan cahaya sebenarnya agak malap, tapi kita boleh tengok dekat subjek ni boleh katakan cerah lah, memang cerah. So good job lah, X60 ni memang padu gila. Ok, kita nak tahu dia malap tak malap macam mana lampu ni 50 lux. Kita boleh tengok dua lagi gambar yang lain ni daripada Galaxy S21 dan juga Xiaomi Mi 11 ni. So jom kita tengok gambar dia. Kalau kesini memang kita nampak cerah gila guys, exposure dia cantik gila dengan dia punya isolation subject memang best gila. So jom kita tengok daripada Galaxy S21. Ok, nampak tak yang background dia taklah terang mana. So inilah untuk 50 lux. 50 lux memang tak cerah mana. Dan kalau kita boleh tengok lampu ni pun, lampu LED ni pun memang actually sebenarnya nampak malap.
Tapi kalau kita nak compare dengan daripada gambar X60 ni, nampak cerah babe, background nampak cerah gila. Tapi dekat sini kita boleh nampak lah, inilah reality untuk 50 lang. So jom kita tengok satu lagi daripada Xiaomi Mi 11 ni. Kita boleh nampak yang dia agak wide lah, mungkin dia purposely shoot wide ataupun disebabkan lens dia agak wide lah untuk nak shoot bokeh mode ni. So kita boleh nampak yang separation dia tak berapa nak cantik lah untuk Mi 11 ni. Dan kita boleh nampak macam mana setup untuk scene ni, yang mana lighting ada berapa 5 biji ni dekat sini, tak terlalu cerah sangat pun. Kemudian lampu daripada arah sini dan juga mungkin arah depan lah kot. So lampu dia pun kalau kita boleh nampak dekat sini memang agak-agak malap lah. So kita boleh nampak part yang shadow ni kan. So itulah reality keadaan lampu pada waktu ni. Tapi apabila masuk dekat X60 jadi macam ni babe. Akan lampu tu cukup cerah. Seriously, ini saya boleh katakan yang cukup padu lah kamera dia. Seriously, jarang kita nampak smartphone boleh perform yang macam ni. Okay, nice. Kita tengok gambar untuk malam pula. So gambar malam ni adalah penentu sama ada phone tu boleh perform cantik ataupun tak. So hanya kamera-kamera smartphone yang mahal je yang boleh perform cantik untuk part malam ni. Sesetengah iPhone pun tak mampu nak perform dengan cantik untuk part yang dekat kawasan ni lah. Khususnya untuk kawasan ni, sebab dia punya kontras untuk cahaya tu memang agak strong lah, ekstrim gila dia punya condition untuk lighting pada waktu malam dekat kawasan ni. So kalau kita tengok dekat sini flash off, dia ada good target exposure dan juga dynamic range yang agak luas lah. So jom kita tengok. Alright guys, so kalau kita tengok dekat screen ni, memang dia preserve detail dekat screen ni, memang padu gila, yang mana bukan semua smartphone boleh buat. Smartphone yang mahal-mahal, ada teknologi yang canggih, dynamic range yang tinggi, baru boleh preserve detail. Untuk Vivo X60 dia boleh preserve detail, memang padu lah, tabik babe. Okay, dekat bahagian bawah ni kita boleh nampak yang ada hue shift, nampak macam hue shift lah, tapi tak tahulah, mungkin disebabkan oleh screen problem pun mungkin juga. Okay, kemudian dia punya simbol M ni nampak padu, tak ada noise. Okay, dekat sini kita nampak macam ada sedikit noise, tapi tak pastilah ada ni, adakah disebabkan oleh noise ataupun disebabkan oleh panel ni. Kemudian kita boleh nampak dekat langit tu, bulan sabit waktu ni nampak cerah, dan lighting dekat awan ni nampak cerah. Sedangkan bulan ni kalau kita tangkap gambar dengan kamera smartphone lah kan, kita duduk kat tempat yang gelap dan kita cuma fokuskan bulan, belum tentu kita boleh dapat sebest detail macam ni. Apatah lagi dalam keadaan yang macam ni, yang mana ada satu highlight yang strong, yang kuat dekat bahagian depan, tapi detail dekat bulan ni, dekat langit di bulan ni, dia boleh lagi preserve macam tu. Seriously, memang padu gila kamera untuk X60 ni. Seriously padu. Kemudian kalau kita boleh nampak dekat taman ni, memang sempoi lah, dia punya exposure memang nice gila exposure. Dan juga kalau kita boleh nampak dekat bangunan ni, kita boleh perasan yang bangunan ni agak cerah. Tapi kalau kamera yang tak mampu perform, bangunan dan juga kawasan pokok dekat kawasan belakang ni memang gelap habis, tak nampak apa-apa. Seriously, X60 memang padu. Alright, nice. Kita ke bahagian artifact pula. So untuk gambar ni memang di shoot dalam keadaan overcast lah, subjek berada dalam keadaan bayang-bayang, dan dekat bahagian belakang ni ada satu strong lighting. So ini memang nak uji betul-betul lah. So subjek ni pun berjalan. So setelah di shoot dan di crop, kita boleh nampak yang ada color fringing dekat tubuh subjek ni sikit. Kemudian katanya kat sini ada fusion artifact on face. So mungkin dekat kawasan mulut ni lah, tapi kita tak nampak teruk sangat lah, sebab ada smartphone yang mana ada fusion artifact sehingga kan kedudukan mata dia berbeza, kedudukan hidung ataupun mulut berbeza untuk kawasan ni. Sebab yelah, mungkin dia nak blend kan gambar tu, jadi dah lah orang tu tengah berjalan, dia punya shutter speed untuk phone pun tak boleh terlalu laju sangat dekat tempat ni, sebab dia duduk dalam keadaan yang gelap kan. So itulah penyebab yang terjadi fusion artifact. Tapi untuk gambar X60 ni kita tak nampak teruk sangat lah dia punya fusion artifact dia. Alright, nice. Kita tengok untuk lens pula. So ni adalah lens wide, shoot dengan lens wide. So kalau kita tengok yang di crop ni, fine detail loss, detail-detail yang kecil-kecil tu loss, tapi dia punya noise well control. So jom kita tengok gambar ni. So daripada segi noise, jom kita zoom tengok. Okay, untuk part ni tak nampak sangat ada noise. Okay, part ni kita nampak ada noise. So transition daripada shadow ke highlight, kita boleh nampak ada noise dekat bahagian tu. Tapi setelah di kawasan yang terang ni, kita dah tak nampak noise. Part yang shadow kita dah tak nampak noise. So transition sahaja antara dia kawasan yang gelap dan juga kawasan yang cerah tu, kat situ je ada noise. So kalau kita tengok dekat sini pun sama juga, antara yang gelap dengan yang cerah, kat situ je ada noise. Kat kawasan lain kita tak nampak ada noise kan. Dekat sini
kita boleh nampak ada noise. Okay, antara yang gelap dan juga cerah kita boleh nampak ada noise. Okay, dari segi exposure memang nampak cantik, dynamic range dia pun nampak cantik, dia punya white balance pun nampak cantik, dan dia cakap tadi fine detail are lost. Dan kalau kita tengok dekat sini, detail masih lagi cantik tau. Mungkin fine detail je lah, detail-detail yang halus-halus tu yang hilang. Right, nice. Kita akan tengok untuk lens tele. Untuk lens tele pula, ni adalah close range zoom, yang mana lighting pada waktu ni 100 lux. 100 lux boleh lah, dia tak lah gelap macam gambar yang bunga tadi kan. So setelah di crop, kita boleh tengok yang detail dia masih lagi preserve lah, masih lagi good detail lah. Okay, memang padu lah, bagi saya memang padu. Okay, next kita habis untuk gambar, jom kita ke bahagian video pula. So untuk video, exposure dan juga kontras video, kalau kita boleh tengok dekat sini dia ada stable target exposure. Jom kita tengok video ni. Okay, video ni kalau kita tengok dari segi dia punya stabilizer, padu gila guys. Nampak tak ada langsung nampak macam shaky kot. Kemudian dari segi exposure memang cantik lah. Kita boleh nampak yang bahagian yang highlight dekat belakang ni pun preserve, dekat bahagian depan pun ok. Dari segi color pun ok, dynamic range dia ok, exposure pun dia tak berubah-ubah drastic guys. Dari segi focusing, memang dia fokus cantik gila dekat muka tu. Seriously, saya memang amazed dengan dia punya stabilizer. Sebab kebanyakan smartphone yang saya dah review, dia akan jadi goyang-goyang. Sebab dia orang ni bukan letak atas gimbal apa pun, dia orang mungkin letak atas macam rig lah kan. So macam kamera rig macam tu, dia orang letak smartphone dekat situ dan dia orang berjalan. Dan kalau kita tengok stabilization dia memang cantik gila guys. Ok, untuk part color pula, jom kita tengok dekat sini. Kat situ dia tulis white balance instability. So kalau kita tengok video ni, dari segi detail dia agak kurang lah untuk part yang shadow ni. Untuk part highlight detail tak ada masalah. Cuma untuk white balance instability ni, kalau kita perasan, ok, kita tengok dekat sini. Ok, dia kejap jadi biru, oren. Itu je lah. Tapi kalau kita tengok secara rambang, kita tak perasan. Kalau kita betul-betul fokus, yes, kita nampak yang baju dia tu bertukar-tukar color. Cuma untuk part yang kawasan kiri ni kita tak perasan sangat. Part baju dia tu je ada white balance instability. Right, nice. Untuk autofocus, dia ada autofocus instability untuk scene ni lah. Jom kita tengok sikit. So kalau kita tengok yang depan mula tu mungkin tak berapa nak fokus. Ok, yes, sekarang ni fokus. So mungkin untuk scene ni, apabila subjek berpusing ke arah belakang, so dia tak dapat nak kenal pasti subjek lah, sebab subjek tu kan gelap kan. Rambut dan juga baju agak gelap. So setelah dipusing, barulah nampak muka, barulah dia boleh fokus dengan baik. Dia sama macam video yang pertama tadi, yang mana orang tu tengah berjalan menghadap kamera, jadi muka menghadap kamera, jadi autofocus dia langsung, tak ada masalah. Ok, untuk dari segi noise, untuk dalam video pula, ni adalah indoor video yang di shoot 1080. Setelah di zoom, dia boleh nampak yang well control noise dia tak teruk lah. Kalau compare dengan yang tengah ni, S21, noise dia lebih teruk. Ok, dari segi artifact pula, so kita boleh tengok dekat sini dia ada ringing dan juga hue shift visible. Adalah sikit je, tapi tak ada masalah sangat. Dia bukan satu masalah yang besar lah dalam video. Ok, jom last sekali kita boleh tengok untuk stabilization. So ini adalah indoor video dengan 1000 lux. 1000 lux memang agak cerah. So dia handheld macam ni je. Kita boleh nampak ada pergerakan dalam video ni, memang ada goyang-goyang, tapi so far tak ada masalah lah. Saya rasa dari segi stabilization memang cantik gila lah dia punya stabilization. So kalau kita boleh tengok dekat sini pun dia effective stabilization. Kalau tadi berjalan pun nampak best, apatah lagi sekadar nak stay still je kan, sekadar nampak goyang-goyang sikit, tak ada masalah lah guys. Ni smartphone kot, bukan smartphone yang kita pegang, bukan lagi masuk gimbal. Dan kalau masuk gimbal, confirm tip top punya dia punya stabilization. Alright guys, so itulah saja review untuk Vivo X60 Pro 5G. So overall memang saya memang minat gila lah dengan dia punya detail untuk X60 ni, memang padu gila. Dynamic range seriously padu gila. Dari segi bokeh tadi kita boleh nampak padu gila. Untuk yang low light, part bunga tadi kan 50 lux aja, tapi gambar dia cerah gila. Dan overall daripada segi video stabilization pun pada saya memang padu tip top. Seriously, Vivo X60 pada saya, kalau siapa yang memang minat dengan dia punya kamera ataupun video, minat nak ambil gambar, minat nak shoot video, memang recommended lah. Memang padu gila. Seriously, ini memang, walaupun dia ada kat ranking 41, tapi saya rasa dia boleh beat yang atas-atas dia tu sikit. Mungkin yang ke 30 ke range 30 tu masih lagi dia boleh beat lah untuk Vivo X60 Pro 5G ni. Alright guys, so itulah sahaja review untuk kali ni. Kita jumpa dalam video seterusnya. Assalamualaikum.